السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wayassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah keperluan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni 'ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdina as-siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang pertama dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua berada dalam keadaan benar-benar bersedia untuk melalui madrasah Ramadan, dan semoga selepas kita melalui bulan Ramadan ini kita menjadi insan yang lebih bertenaga, more energetic, untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertenaga, energetik, untuk kita ulun sebanyak yang mungkin dan sebaik yang mungkin, setinggi-tinggi kualiti yang mungkin, dan untuk kita memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik kitab yang terhenti 4 tahun lepas. Sebelum COVID, 4 tahun lepas. Ini masa penulis ni masih hidup lagi. Ini penulis dah meninggal dunia. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang kita mengaji dulu ni ialah fi fiqhil awlawiyat, dirasah jadidah fi dhaw'il Quran was Sunnah, iaitu fiqh keutamaan, satu kajian baru, dirasah jadidah, satu kajian yang baru dari perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kita sambung pada tajuk pertimbangan mafasid dan juga madar, iaitu pertimbangan antara kerosakan, kebinasaan, dan juga antara kerosakan, kemudaratan, dan juga perkara lain. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kerosakan dan kemudaratan tidak semuanya berada dalam peringkat dan darjat yang sama. Jadi kita kena tahu, mudarat ni ataupun benda yang merosakkan ini bukan semua sama. Macam demam lah, kan? Demam tak semua sama. Ada demam yang ringan, ada demam yang berat. Sama dengan dosa, kan? Dosa itu larangan Allah, ada larangan yang ringan, ada larangan yang berat. Baik. Maka ianya berbeza-beza dan berperingkat-peringkat. Mafsadah yang menghalang perkara daruriyat tidak satu darjat dengan yang menghalang perkara hajiyat, keperluan, dan juga tidak sedarjat dengan yang menghalang perkara tahsiniyat, dengan aksesori, beautification. Tahsiniyat ni kalau kita terjemah dalam English, beautification, benda aksesori. Macam kalau orang perempuan, aksesori dia apa?
Tentulah kan, pakai tudung. Tudung tu benda wajib. Dia yang wajib ni bukan pakai tudung tu. Tutup aurat tu wajib. Yang wajib tutup aurat. Maksudnya kalau boleh tutup dengan balbi boleh. Okay. Tapi orang tak pakai balbi pula, betul tak? Kita pakai tudung. Dan cara pakai tudung, kain yang kita pilih, kan, fabric yang kita pilih, dan apa yang ada cara nak lekatkan pada badan itu accessory, beautification. Kita nak guna alat yang macam mana, itu accessory yang kita tahsiniat supaya nampak elok. Takkan kita nak datang posh, tutup dengan balbu, tutup dengan tika mengkuang. Tak kena lah, orang kata ni apa dia. Jadi kita mesti ada standard yang tertentu. Kita nak kena jaga image kita dan penampilan kita. Itu semua termasuk dalam tahsiniat. Macam kita orang lelaki lah, kita pakai baju. Orang perempuan dia suka pilih colour tudung, dia kena matching dengan baju. Baju kena matching dengan seluar, dengan kain. Sebab tu orang perempuan dia ambil masa yang lama nak keluar rumah. Kita pakai hak mana ada je. Sebab tu kita orang lelaki tak kisah baju kalau biru, seluar kalau merah boleh. Kalau orang perempuan dia tak boleh pakai macam tu. Itu beautification. Jadi benda dia tidak melibatkan benda wajib, dia tidak melibatkan benda haram. Maka kerosakan yang menimpa harta benda lebih rendah darjatnya daripada yang menimpa jiwa. Jadi tahap kerosakan itu kita kena nilai. Dia rosak tu rosak apa? Rosak harta dengan rosak nyawa lain. Dia tak sama. Dan kerosakan yang menimpa jiwa lebih rendah darjatnya daripada yang menimpa agama dan akidah. Terkorbannya jiwa, walaupun besar tahap pengorbanan jiwa, tapi kalau nak banding dengan terkorbannya agama, yang itu lebih rendah sebenarnya. Maka kesimpulan yang dia nak bagi tahu kepada kita ialah kerosakan dia berbeza-beza dan berperingkat-peringkat. Dia tidak sama. Oleh sebab itu para ulama usul fiqh dia ambil beberapa kaedah hukum. Ini kita panggil maxims, Islamic legal maxims ataupun kaedah hukum. Antaranya la darara wa la dirar. Dilarang menyebabkan timbulnya kemudaratan dan dilarang membalas balik kemudaratan kepada orang lain. Ad-darru yuzanu biqadri imkan. Kemudaratan mesti dihalang dengan sebab yang terjadi itu sekadar kemampuan, setakat mana yang mungkin. Kemudian ad-dararu la yuzanu bi dararin mithli atau akbar minhu. Kemudaratan tidak boleh dihalang dengan melakukan kemudaratan yang seumpama atau yang lebih besar daripadanya. Dia kalau benda mudarat, kita nak cegah satu-satu kemudaratan, kita tidak dibenarkan untuk melakukan kemudaratan sehingga dia lebih berat daripada kemudaratan yang orang tu buat kepada kita. Contohnya, kucing dia menderak rumah kita. Apa yang kita patut buat? Kita nak marah, memanglah kita ada hak untuk luahkan rasa tak selesa kita sebab hari-hari kucing dia akan kencing rumah kita ataupun buang najis di rumah kita. Tapi boleh tak kita pergi bakar rumah jiran kita? Tak boleh. Kita ada hak tak untuk halang? Ada hak untuk halang. Tapi pilihan yang kita buat tu tidak betul. Sama dengan kereta jiran dia park depan pagar rumah kita, menyebabkan kita tak boleh keluar daripada rumah. Kita ada hak untuk komplain, tapi kita tak ada hak untuk rosakkan kereta dia. Kan? Dia park kereta dia depan pagar rumah kita. Kadang-kadang neighborhood sekarang, kejiranan sekarang ni pelik-pelik. Dia boleh park depan pagar. Tengok dalam YouTube. Benda yang tak logik. Memang tak logik. Kalau dia park di side tepi jalan yang di tepi pagar tu, okey, itu biasalah. Ini dah depan pagar. Jiran apa ni? Taman saya pun ada berlaku. Kita pun tak faham macam mana dia cara dia fikir, ataupun mungkin ada jin yang tunggu depan pagar tu. Dia tak nampak pagar tu. Macam orang nak cerita kedai makan kan. Aku lalu tak nampak bahan buka. Contoh dia. Kan tak nampak kedai hang. Ada orang pun nampak hang tutup tak, aku buka dah.
mungkin jin kot. Kan? Itu andaian lah. Jadi bila dia park depan pagar rumah kita, memang tak patut dia buat benda yang dia buat itu salah, dan kita ada hak untuk membenteras atau menghentikan kezaliman yang dia buat yang menyusahkan kita. Tapi kita tidak ada hak untuk pecahkan windscreen dia. Dia padan kau kan, ambil apa pergi katok windscreen dia. Polis akan tahan kita dan charge ikut undang-undang, sebab benda yang kita buat tu over, kan, terlebih. Jadi kita kena tahu kaedah-kaedah hukum. Dia yang dalam bab ni dia lebih kurang sama antara undang-undang syariah kita dengan undang-undang sivil. Dia lebih kurang. Jadi kena patut-patut. Yurtakabu akhafu darrain wa ahwanu syarrain. Apabila ada dua kemudaratan, maka dibolehkan melakukan kemudaratan yang lebih kecil dan kurang akibatnya. Yang ini dalam kuliah kita awal pun saya pernah cerita. Saya ingat saya Dr. Muhammad Haji, dia nak masuk operation theater, OT, bilik Dewan Pembedahan. Dia ada masalah sebab ubat untuk pembedahan yang doktor nak bagi sebelum tolak dia dalam OT itu, dia dibuat daripada babi. Jadi makcik ni telefon saya, dia kata, Ustaz, saya dalam masa beberapa jam lagi doktor akan tolak saya masuk dalam OT. Jadi saya nak tanya ni sebab doktor explain kat saya ada ubat yang dia nak cucuk dekat saya, di mana ubat tu dia buat daripada babi. Dia cakap dia telah buat daripada babi. Hukum dia macam mana? Saya kata boleh. Sebab apa boleh? Sebab ini isu dia ini. Babi dia, produk yang dibuat daripada babi masuk dalam tubuh kita memang ada kemudaratannya. Sebab apa? Sebab agama mengharamkan kita consume apa-apa daripada babi. Tapi dia punya tahap larangan dan tahap kemudaratan nak banding dengan nyawa kita, kan? Maka lebih perlu kita utamakan nyawa kita dan kesihatan kita. Walaupun ada dua ubat, katalah dua ubat ni, satu daripada babi, satu daripada lembu, kan? Yang babi tu cepat sembuh, yang lembu tu lambat sembuh. Maka dalam agama kita dibenarkan menggunakan produk yang daripada babi, tapi dia lebih berkesan, lebih efektif, dan recovery period time tu dia lebih singkat. Kalau kita guna yang halal, yang daripada lembu sebagai contoh, dia lambat, maka kita dibenarkan untuk menggunakan yang cepat. Itu contoh dalam kita mengambil kira tahap maslahah dan juga mafsadah, antara kebaikan, keburukan tadi. Jadi bila ada dua keburukan, boleh kita ambil keburukan atau mudarat yang ringan, yang kecil, untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar. Itu cara kita diajar dalam menghadapi sesuatu kemudaratan. Ataupun yutahammal dararu khas bidaf'i dararil 'am, untuk menghalang kemudaratan yang akan menimpa orang ramai, maka dibolehkan melakukan kemudaratan yang akan menimpa seseorang personally. Contohnya kita tengok sebab mudarat yang awam itu lebih patut kita utamakan untuk dihilangkan berbanding dengan mudarat seseorang individu. Contohnya apa tu? Pembesaran jalan. Bila kita buat pembesaran jalan, buat highway, jejantas dan sebagainya, maka dia akan melibatkan land acquisition, pengambilan tanah. Pengambilan tanah sebenarnya tak boleh. Kita mana boleh ambil tanah orang secara paksa, by force. Tapi by force itu legal, kita ikut undang-undang. Tapi kita sebenarnya tak boleh rampas harta orang. Tapi kenapa agama membenarkan amalan merampas harta orang by force, dengan paksaan? Tapi in a proper way lah, dengan cara yang betul, bayar pampasan atau semua kan. Tapi sebenarnya tak boleh. Tapi kenapa jadi boleh? Sebab kepentingan awam itu lebih utamakan. Yang 4-5 orang yang tanah dia kena ambil, dia menderita tak? Menderita sebab dia hilang rumah dia.
Tapi compensate dia, kita compensate dengan wang, kan? Maksudnya kita bukan ambil saja tanah tu, kita bayar, kan? Jadi bila kita bayar ni ada juga yang seronok, kan? Terutamanya anak-anak lah. Kan? Bila ayah dah tua, ayah akan bagi duit kepada anak ni. Itu seronok. Jadi itu contoh macam mana kita boleh ambil hak orang untuk menjaga, untuk mengelakkan kemudaratan orang ramai. Bila jalan kecil dan sebagainya akan menyebabkan banyak kemalangan, akan menyebabkan traffic jam, maka itu contoh kemudaratan yang berlaku kepada orang ramai. Baik. Pertimbangan antara masalih dan juga mafasid apabila terjadi pertembungan antara kedua. Macam mana kita nak buat? Maslahah pun ada, mafsadah pun ada. Benda baik pun ada, buruk pun ada. Macam mana kita nak buat? Apabila terjadi pertembungan antara maslahah dan juga kerosakan, ataupun manfaat dan juga kemudaratan dalam satu-satu perkara, maka pada ketika ini mestilah kita melakukan pertimbangan di antara kedua-duanya. Kena timbang. Jangan buat secara membuta-buta, kena timbang. Baik. Keputusan yang diambil mengikut kadar yang lebih banyak dan majoriti, kerana kadar majoriti boleh menentukan hukum bagi keseluruhan bahagian. Satu contoh nak sebut kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya pergi kuliah di satu masjid. Ada seorang sahabat yang selalu berpikul tripod dengan kamera. Kamera bukan kamera ni, kecil, macam besar, berat, dengan bag. Jadi satu kali saya pergi kuliah di masjid ni di belah balik pulau. Pergi, dia tengok sahabat tu tak ada. Sahabat yang setiap kali saya sampai tu, dia akan rakam, dia akan buat live dalam page masjid. Tiba-tiba dia tak ada. Jadi lepas habis kuliah semua, saya telefon dia, tanya dia, kenapa tak datang masjid? Ada isu apa tu? Dan ada masalah apa tu? Dia kata dia sleepless. Dia sleepless. Jadi saya tanya ni, macam mana dia kena sleepless? Dia kata sebab dia jaga ayah. Dia jaga ayah dia, hari-hari antara benda yang dia kena buat, dia kena dokong ayah dia. Kena dokong ayah dia untuk pergi ke bilik mandi lah, untuk mandikan, bersihkan ayah dia dan semua. Jadi dengan sebab dia selalu dokong ayah dia, jadi dia syak yang itulah. Sehingga satu masa dia angkat beg yang ada kamera semua ni, dia bunyi meletup kat belakang. Bunyi meletup. Saya tak tahu lah bunyi macam mana. Orang tak tahu lah bunyi macam mana, tapi dia kena bunyi meletup. Jadi bila dia jumpa doktor, dia kata memang sakit lah, tebas daripada atas ni sampai ke bawah, sakit, tebas, sampai nak baring, nak mengiring, nak menentang, menyarak semua tak boleh. Nak masuk MRI punya terowong semua tak boleh, sakit. Itu contoh benda yang berlaku. Baik, ini contoh yang saya nak share dengan sahabat-sahabat sekalian bila kita bercakap tajuk pertimbangan antara maslahah dengan mafasid, dengan kerosakan. Kita sebagai anak, kita wajib berkhidmat kepada ayah ataupun ibu kita yang sudah tua, yang sudah uzur. Tapi kita kena ada pertimbangan. Kena ada pertimbangan. Kita nak buat benda baik, kena ada ilmu. Kita tak boleh, sebabnya nak tolong ayah aku, buat macam mana pun tak apa. Tak boleh. Kita kena ada ilmu yang bersesuaian untuk kita jaga ayah kita ataupun ibu kita yang sudah uzur. Jadi semasa saya di UK, saya kerja part time sebagai enabler. Enabler ni, kalau istilah setengah-setengah negara, dia panggil social worker, iaitu orang yang jaga orang OKU ataupun orang yang uzur. Jadi saya ni jaga satu mak saleh yang OKU yang dah uzur. Jadi bila kita bekerja sebagai social worker ataupun enabler, maka antara kursus yang diwajibkan kepada kita masuk ialah dipanggil manual handling. Manual handling. Manual handling ni dia adalah dia punya syllabus dia, antaranya cara nak angkat orang dan angkat pesakit. Kita tak dibenarkan untuk dokong. Dokong tu sangat tak boleh.
Sebab apa? Sebab walaupun niat kita tu baik, kita nak tolong ayah kita, tapi dia akan menjejaskan kita, dia akan bagi mudarat kepada kita, khususnya tulang belakang. Cuba tuan-tuan bayang, bila kita sakit dengan sebab kita tolong ayah kita, lepas tu siapa pula jaga ayah kita? Nampak? Kalau kita ada ramai lagi adik-beradik, tak apalah, tapi kita juga ada tanggungjawab terhadap isteri kita, terhadap keluarga kita, anak kita. Tambah seorang lagi sakit pula. Maka sebab itu ilmu berkenaan dengan manual handling ini sangat penting. Maka kita diajar, tuan-tuan kerja di pos mungkin lebih tahulah kan, cara nak angkat benda berat macam mana kan, cara nak letak tangga macam mana, nak kena buat risk assessment, nak guna tangga tinggi macam mana kedudukan, itu semua diajar dalam manual handling. Itu contoh betapa bila kita buat benda baik sekalipun, kita kena tahu kemungkinan kemudaratan yang boleh berlaku kepada kita. Tak boleh niat baik semata-mata. Macam kita semayang juga, kita semayang patut dapat pahala. Tapi kalau kita semayang tanpa ilmu yang betul, bukan sahaja tak dapat pahala, takut dapat dosa pula. Itu yang kita takut. Jadi kita kena buat pertimbangan yang betul. Apabila kadar kerosakan lebih tinggi dan lebih banyak daripada kadar kemanfaatan dan kebaikan di dalam satu perkara, maka perkara tersebut dilarang dan ditegah daripada melakukannya. Kalau dia tu lebih banyak kerosakan, kita tak boleh buat walaupun manfaat tu ada. Ada pun manfaat dan kebaikan sedikit yang ada di dalamnya tidak diambil kira dan mesti diabaikan. Prinsip inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim ketika memberi jawapan mengenai masalah arak dan juga judi. Allah Taala kata apa dalam surah Baqarah ayat 219? Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada kedua-duanya, khamar dan judi itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Maknanya judi pun ada kebaikan, arak pun ada kebaikan. Quran tak nafi arak itu sendiri ada kebaikan. Quran tidak nafi judi pun ada kebaikan. Ada orang terkejut, itu ada kebaikan. Kan? Kita dan kepala kita, dosa ni semua buruk. Kan? Salah. Bila sebut dosa, bukan semua buruk. Dosa tu sebab buruk itu lebih besar daripada kebaikan. Sebab itu dosa. Bukan kata langsung tidak ada kebaikan. Ada. Dia ada manfaat, dia ada kelebihan. Tapi kelebihan dia itu kecil dan ditenggelami oleh keburukan yang ada pada dia. Judi, apa kebaikannya? Jadi cerita kebaikan judi bukan nak judi pula. Okay. Cepat kaya. Itu judi, cepat kaya. Betul, ada tak orang menang? Ada. Tapi, dia ada tapi. Hak menang itu berapa berat? Kan? Berbanding dengan tahap kerosakan yang dilakukan oleh judi kepada orang yang judi. Kawan saya. Ini kawan saya. Dia hakim. Dia hakim mahkamah. Kena tangkap berjudi. Cuba bayar. Bukan level rendah-rendah, kan? Hakim mahkamah tinggi. Gaji dah banyak lah. Dah 5 angka dah gaji. Tapi berjudi. Dibicarakan di mahkamah, didapati bersalah. Baik. Minta maaf, saya bagi contoh ni. Tapi ini contoh yang paling tepat. Kenapa berjudi? Sebab duit yang ada tak apa-apa cukup. Nak tambah duit. Tapi tambah duit dengan cara berjudi. Kalau tambah duit dengan cara pergi berkebun ke, kan? Dengan pergi buat aktiviti berniaga hak lain, okey. Ni tambah duit dengan cara berjudi. Soalan sekarang ni, kita yang kawan-kawan ni nampak dia makin kaya tak? Tak. Sebab yang dapat manfaat tu hanya segelintir. Bukan semua orang berjudi akan jadi kaya, tak. Cuba tunjuk kat Penang ni siapa hak berjudi semua jadi kaya mereka. Tak ada. Semua teruk, tunggang berbalik dengan keluarga bergaduh, ekonomi makin teruk. Itu contoh yang kata bahayanya judi
walaupun judi itu ada manfaat. Sama dengan rokok. Rokoknya ada manfaat tak? Ada. Kalau langsung tak ada manfaat, tak ada orang merokok. Isap tak sedap. Isap buat apa? Kan? Saya ada tanya kawan saya, pasal apa merokok? Dia kata bila merokok ni, dia rasa idea datang macam-macam. Hak mengantuk pun hilang, mengantuk. Dia macam-macam datang. Itu kebaikan merokok. Tapi keburukan merokok tu lebih banyak berbanding dengan kebaikan yang kita dapat daripada merokok. Ada satu orang pakcik, dia kuat betul merokok. Sampai anak perempuan dia anak 6 orang. Satu lelaki, 4 lain semua perempuan. Sampai anak-anak yang perempuan dia kata, ayah berhentilah merokok, apa semua, ayah dah tua. Dia tak mampu. Sebenarnya satu kali dia batuk. Jadi anak-anak ni gunakan benda sebagai alasan untuk tunjuk yang ayah dia orang ni dah teruk lah. Ayah kena pergi cek. Dengan harapan doktor akan nasihat, batuk ni sebab merokok. Pergilah cek dekat hospital. Doktor tu suruh x-ray dada. X-ray dada. Sahabat-sahabat tahu apa pada x-ray? Doktor kata, paru-paru pakcik ni lebih bersih daripada paru-paru saya. Doktor kata, paru-paru pakcik ni elok, lebih bersih daripada paru-paru saya lagi. Dia kata, apa jadi lepas tu? Dia isap lagi banyak. Tengok tak ada masalah apa-apa, sihat ada. Dia isap lagi banyak. Anak-anak perempuan kata, tak tahulah macam mana nak nasihatkan dia. Kan? Dia seronok lagi lebih kuat sama Allah. Qadar Allah. Takdir Allah. Setahun ke 2 tahun lepas, kesihatan dia merosot. Pergi cek kanser paru-paru. Kita pun ingat macam mana yang x-ray tu elok. Kita pun yang ni kanser paru-paru. Benda tu kita tak boleh nak faham, kan? Dan tempoh masa pun terlalu pendek. Doktor kata buat treatment apa-apa pun tak sesuai dengan usia pakcik yang dah tua. Ilmu semua tak sesuai. So eloknya dia macam tu saja. Dan memang tak lama pun kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu contoh yang saya nak sebut kepada sahabat-sahabat sekalian, bahawa kita tak nafi merokok tu ada kebaikan, tetapi mudarat dia tu jauh lebih banyak. Sama juga dengan ketum, kan? Ketum tu sama, kan? Ketum ni siapa nak tentukan dos dia, kadar dia, hak kita ambil itu sesuai atau tak sesuai dengan diri kita. Jadi selama kita tak rasa apa-apa, kita minum. Tapi siapa yang boleh cek, kan, kadar dan sebagainya? Itu antara perkara-perkara yang menjadi perkiraan dalam menentukan sesuatu hukum. Kemudian kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata demikian jugalah, dia kata sebaliknya, apabila kadar kemanfaatan dan kebaikan lebih besar dan lebih banyak daripada kadar kerusakan dan kemudaratan di dalam satu masalah, maka masalah tersebut diharuskan dan dibolehkan mengikut ulama usul menetapkan beberapa kaedah dan juga panduan. Antaranya darul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih, mencegah kerosakan mesti diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh, orang kecil manis kena potong kaki. Potong kaki itu kerosakan, kan? Kerosakan. Tak ada siapa pun yang mau kaki dia dipotong. Kita cacat. Kita nak berjalan dengan sempurna, tak boleh. Nak berlari, tak boleh, kan? Sebab kita dah cacat. Tapi kadar kerosakan dengan potong kaki tadi, kalau dibanding dengan kebaikan yang kita akan dapat, iaitu dapat diteruskan kehidupan dengan sebab kita buang kaki yang buruk itu, maka itu contoh bagaimana pertimbangan itu dibuat. Bagaimana pertimbangan itu dibuat. Jadi ini adalah contoh bagaimana agama kita, Islam ini satu agama yang mengajar kepada kita bahawa kita umat Islam bila buat satu-satu perkara hendaklah menggunakan akal, ilmu, kan? Kita kena belajar, kena dapatkan banyak maklumat
supaya apa yang kita keputusan yang kita akan buat itu berdasarkan pertimbangan akal yang waras dan ilmu yang benar. Satu contoh, ada satu orang ditanya dalam fatwa berkenaan dengan sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah ni sembahyang minta Allah Ta'ala tunjuk pilihan yang terbaik. Semua orang kita ni biasalah istikharah ni dalam bab kahwin je. Bab nak kerja kat bos ni, siapa yang kerja kat bos ni semua kerja kat bos kan. Kalau tak kerja kat bos mana datang sini lah. Masa nak terima tawaran bos ataupun masa nak apply untuk kerja dekat bos, berapa ramai di kalangan kita yang istikharah? Tak ada pun. Kan? Tak istikharah pun. Nak tukar tempat kerja, sama ada daripada company lain datang ke bos, ada dari bos nak pergi ke tempat lain. Berapa ramai di kalangan kita yang istikharah? Ni anak-anak kata-kata umur berapa? Sekolah rendah. Sekolah ada sebenarnya. Ni semua muda-muda belaka ni. Tak kira dah sekolah menengah ke sekolah rendah kan. Ni darjah 6 nak masuk form 1. Nak hantar anak ke mana? MRSM ke, SBP ke, sekolah agama ke. Berapa ramai di kalangan kita yang istikharah? Ni masa nak kahwin ni istikharah. Tu pun kalau istikharah hantar-hantar handsome mamat ni tu. Terlupa istikharah pasal handsome. Itulah masalah dia. Kan? Baik. Jadi satu orang dia tanya soalan dekat fatwa kepada Bin Baz rahimahullah ta'ala. Dia kata dia berkenan dekat satu perempuan. Perempuan ni dia kata bagi dia sesuai dengan dia, dan dia dah bincang dengan keluarga dia setuju dengan perempuan. Dan bagi dia perempuan salihah, perempuan yang baik, dan dia dah bincang dengan keluarga perempuan tadi, keluarga perempuan tadi pun setuju terima dia sebagai menantu. Jadi dia dah puas hati, apa semua, dia dah bincang semua. Maka pada hari nak pergi meminang secara rasmi, on the way dia dengan keluarga dia nak pergi meminang secara rasmi, tiba-tiba berlaku kemalangan jalan raya, accident. Sekarang soalan dia, adakah kemalangan jalan raya yang dia alami semasa on the way nak pergi pinang perempuan yang dia minat tu, adakah itu petanda buruk daripada istikharah? Kita istikharah semalam, pagi ni nak pergi meminang, tiba-tiba bam, accident. Adakah ini tanda tanda istikharah? Baik. Apa fatwa kata Bin Baz rahimahullah ta'ala? Dia kata apa? Dia kata bahawa aku tidak mengetahui sebarang dalil ataupun nas yang menunjukkan bahawa istikharah ini dia ada petanda-petanda seperti itu. Sama ada melalui mimpi, kan? Malam ni semayang istikharah, semayang istikharah kan? Nak kerja bos ataupun tidak, istikharah. Malam tu mimpi kena hamba di hantu. Apakah itu petanda buruk kepada istikharah itu? Tiba-tiba dalam mimpi itu kita berlaku benda buruk, maka apakah itu boleh dianggap sebagai petanda jawapan kepada istikharah? Maka dalam fatwa itu kata bukan. Itu tidak boleh dianggap sebagai jawapan kepada istikharah. Kerana apa? Kerana Islam agama ilmu. Islam ni agama ilmu, agama akal. Kita kena guna akal kita dan ilmu yang betul. Sebab tu bila kita istikharah, katalah kita nak pergi interview kerja, tiba-tiba biawak melintah. Oh, ini jawapan istikharah, maknanya tak sesuai ke dekat bos. Bila orang tanya pasal apa hang tak pergi interview, pasal aku nak keluar, tadi biawak melintah. Aku semalam aku istikharah. Tak betul. Kalau bos tahu ni pening kepala dia, nasib baik pekerja dah minta tak baik kerja lupa aku dia kata. Pasal apa? Khurafat, karut. Sebab apa? Sebab apa karut? Sebab dalam Islam mesti ada explanation.
Apa kaitan biawak melintas dengan kita yang nak pergi interview? Beritahu. Apa kaitan? Biawak tu kata aku tak bersalah. Aku pagi-pagi ni macam ni aku keluar daripada longkang belah sana nak pergi belah sana pasal aku nak cari makan. Apa kaitan dengan hang nak pergi interview? Yang kita pula menganggap bila biawak tu melintas itu sebagai petanda buruk kepada benda yang kita nak buat hari itu. Ini contoh khurafat yang agama tidak benarkan kita kaitkan dengan istikharah. Itu bukan cara. Sama dengan kucing hitam. Kucing hitam macam mana? Apa kaitan dia melintas kereta kita dengan kita anggap itu sebagai jawapan kepada istikharah? Sama dengan aksiden. Kita yang cuai ataupun pengguna jalan raya yang langgar kita, dia yang cuai. Kenapa kita nak kaitkan dengan istikharah kita? Maka itu bukan jawapan. Maka kata Bin Baz, dia kata bahawa istikharah ialah dengan cara kita istisyarah, dengan cara kita bermusyawarah. Kita buat consultation dengan orang yang pakar dalam bidang. Itu istikharah. Kita sembahyang 2 rakaat, sama ada 2 rakaat khusus untuk istikharah, atau kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, apa-apa sembahyang sunat yang bukan sembahyang fardu, sembahyang di luar pada fardu, sembahyang sunat. Contohnya ba'diyah 2 rakaat. Lepas daripada zuhur ni kita ada 2 rakaat, 4 rakaat kita buat sebagai contoh. Ataupun lepas sembahyang maghrib, ataupun lepas sembahyang isyak, ataupun sembahyang duha 2 rakaat, ataupun apa sajalah sembahyang sunat yang 2 rakaat. Lepas 2 rakaat tu kita doa istikharah. Boleh? Itu contoh mudahnya agama. Dalam kita ni minta petunjuk daripada Allah untuk bantu kita buat pilihan. Tetapi kata Bin Baz dalam fatwa dia, hendaklah kita bermusyawarah. Kita consult dengan orang yang ada ilmu dalam bidang tu. Maknanya kalau tuan-tuan nak buat keputusan, anak ni nak hantar overseas ke tidak, aku nak belajar dalam local university atau tidak, maka hendaklah kita consult dengan orang yang ada ilmu dalam perkara tersebut. Nak hantar SBP ke MRSM, mana lebih baik? Sekolah sains ke MRSM ke sekolah agama? Kena tanya orang yang ada ilmu dalam perkara itu. Dan kita buat keputusan based on ilmu tadi, based on consultation tadi, bukannya based on biawak tak melintas hari itu. Itu contoh yang kita kena faham. Baik. Maka dalam perkara seperti ini, kaedah itu darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerosakan mesti diutamakan daripada mengambil masalah. Maka kaedah itu dilengkapkan dengan kaedah yang berikutnya, iaitu al-mafsadah as-saghirah. Dia kata melakukan mafsadah yang kecil, yang itu dia kata dibolehkan, tughtafaru min ajli maslahatil kabirah, dibolehkan demi untuk mendapatkan maslahah yang lebih besar. Boleh? Kerosakan itu kecil, tapi maslahah dia lebih besar. Boleh? Contohnya orang lelaki. Orang lelaki kita berkatan. Kita berkatan itu buang kulit, sedikit kulit pada kemaluan kita. Sakit lah. Dengan darahnya, kena jahitnya. Kalau dengar ceramah apa ni, Syamsul Debat lagi syok. Kan? Dia bercerita, dia kata ada ayah yang kata kat anak dia, kan, oh sakit sikit je. Anak kata, ayah try lah lagi sekali. Syamsul Debat ni pandai juga. Saya kan time mengantuk saya duduk dengar lah. Ceramah ada dalam kereta kan, nak hilang mengantuk tu. Seronok juga. Sakit sikit. Ayah try lah lagi sekali. Kan? Sakit lah. Kita boleh tengok kawan-kawan kita dulu yang lari pun ada dekat kampung kan, yang masa dekat luar bilik doktor ni, sembang kencang, itu apa tu, masuk dalam tu dia punya riau tu. Kita rasa macam nak pecah pintu apa ni, klinik tu. Sakit, memang sakit. Dan bukan sekadar sakit, ada risiko. Siapa yang jadi ibu-ibu, jadi ayah, kita ada anak, kita tengok macam mana doktor potong
potong macam yang kita bayangkan. Oh senang je, tarik kulit dia potong lah. Ada ke tu? Ni siapa yang pergi tengok ni? Kan? Entah semua makan tak mau tengok. Tak tengok ngeri. Saya tengok. Oi, macam tu dia potong. Kan? Dia potong dari depan, bukan potong ke tepi macam yang kita bayang. Tarik potong senang ya, tarik dia potong. Kan? Bukan macam tu. Dia belah daripada depan. Oh, macam tu cara potong. Risiko dia. Kenapa? Sebab ada kes kalau sahabat-sahabat baca dalam berita, satu orang kanak-kanak ni hilang kemaluan. Kita panggil professional negligence ataupun medical negligence. Ini adalah kecuaian perubatan. Kalau belajar di universiti, subjek medical legal. Kecuaian perubatan. Doktor tu cuai. Sampai hilang kemaluan. Bukan benda yang kita boleh pandang mudah. Tapi walaupun begitu, kemungkinan untuk berlaku macam tu very slim dan sangat-sangat tipis, sehingga boleh diabaikan kemungkinan. Bukan kata ni ada berapa orang pagi ni 500 orang ada. Katalah apa, hari ni kita ada 30 orang lah. Contoh katalah 30 orang. Orang lelaki ni 30 orang. So dalam 30 orang ni 10 orang yang hilang kemaluan ada? Tak ada. 30 yang berkhatan ni tak ada seorang pun yang hilang kemaluan. Ustaz mana tahu? Ustaz mana tahu? Tanyalah kat sebelah tu hilang ke tidak. Semua ada. Jadi maknanya apa? Kemungkinan untuk hilang kemaluan akibat daripada berkhatan terlalu kecil. Sehingga kan kalau kita kumpul satu bos ni, berapa ratus orang staf? 2,000. Katalah hak lelaki 1,000 sebagai contoh. 1,000. Ada tak hak daripada 1,000 tu hak hilang kemaluan sebab berkhatan? Tak ada. Maknanya dia terlalu kecil. Tapi kemungkinan ada tak? Ada. Kemungkinan tu ada, tapi dia sangat-sangat kecil. Sebab tu bila kita nak operate, nak surgery, kita kadang-kadang kita Google kan. Kita Google, dia akan tulis prosedur macam ni, apa risiko dia, apa risiko dia. Kita pun tanya dekat doktor, ni risiko ni ada. Doktor kata, tak pernah berlaku. Dia kata, risiko tu memang ada. On paper, risiko tu ada. Tapi sepanjang saya dia operate orang, tak pernah berlaku benda-benda macam ni. Itu maksud dia. Nampak? Sama macam yang kita teropong, masuk ikut perut, dubur. Masuk dubur, doktor nak tengok usus kita semua, dia masuk ke kamera. Hak mana masuk, keluar selamat. Itu benda prosedur biasa sekarang. Ataupun masuk ke mulut, kan, cek gastrik semua selamat. Tapi ada kemungkinan tercucuk usus menyebabkan kematian. Ada, bukan kata tak ada, tapi chances itu very very slim, extremely slim. Mana very rare lah nak berlaku benda macam itu. Jadi sebab itu agama menetapkan kaedah seperti ini. Maka begitulah juga dalam bidang perubatan. Dia timbang maslahah tu banyak mana, mafsadah tu banyak mana, maka itu akan dibuat keputusan. Elok buat ke elok tak buat. Kemudian yang ketiganya ialah, seterusnya ialah al-mafsadah as-saghirah, apa ni? Tughtafaru al-mafsadah al-'aridah min ajli al-maslahat ad-daimah. Melakukan mafsadah, kerosakan yang bersifat sementara, dibolehkan demi untuk mendapatkan kemaslahatan kebaikan yang bersifat abadi. Benda tu rosak, tapi dia rosak sementara. Boleh? Sebab apa? Sebab nak dapatkan kebaikan yang lebih kekal. Ada orang perempuan tanya saya, Ustaz, kalau saya nak operate, dan saya nak operate kosmetik, kita panggil kosmetik surgery, boleh ke tak boleh? Kosmetik surgery, sahabat-sahabat sekalian, kalau a mere kosmetik, kalau semata-mata kosmetik, tak boleh. Tapi kalau kosmetik plus, kan, alasan perubatan, memang ada keperluan dari segi perubatan,
maka yang tu boleh. Contoh, hidung kita rendah. Hidung kita rendah. Tengok kat cermin, tengok depan cantik lah. Tengok tepi, alah rendah. Nak bagi tinggi. Maka kita buat kosmetik surgery. Maka kosmetik surgery macam tu tidak dibenarkan dalam agama. Agama tak benarkan kosmetik surgery. Semata-mata kosmetik. Tapi kalau ia merupakan satu benda yang buruk, yang menyebabkan aib, maka pertimbangan itu akan diambil kira. Sebab tu bila tuan-tuan nak buat surgery, kena bincang apa dia risiko daripada surgery. Saya jumpa doktor, surgeon, dia kata surgery, pembedahan ni kalau betul-betul perlu sahaja baik kita buat. Kalau tak perlu, surgeon yang bagus dia tak mau. Saya tanya dia, sebab apa? Sebab apa? Sebab saya kebetulan saya ada apa kita panggil batu hempel. Gallstone, ada batu hempel. Jadi saya ada kawan, dia seorang pakar bedah yang very senior. Saya tanya dia, apakah baik saya buang ataupun baik dibiarkan dulu? Dia kata di kalangan doktor ni ada dua mazhab. Doktor pada mazhab juga. Ingatkan kita aja bergaduh pasal mazhab. Doktor pada mazhab. Ada doktor yang tak ada mazhab pun tak tahu. Doktor ni ada dua mazhab. Contoh pasal Gallstone, batu hempedu. Satu mazhab doktor ni, dia kalau batu hempedu, dia tak mau operate. Selagi tidak terpaksa, tidak ada kecemasan, dia tak mau. Satu lagi mazhab, dia buat. Walaupun tidak ada mudarat, walaupun tidak kecemasan, dia nak buat. Saya pun tanya kat kawan saya yang pakar bedah tadi, antara dua ni mana yang betul? Dia kata there is no right and wrong answer. Tak ada jawapan betul salah. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia kata apa? Dia kata kenapa ada mazhab doktor ni dia takkan operate kalau tidak ada kecemasan. Dia kata sebab doktor ni manusia. Doktor ni manusia. Walaupun dia sangat berpengalaman dan dia sangat pakar dan dia bedah ni benda yang hari-hari dia buat, tetapi kemungkinan untuk berlaku kesilapan itu tetap ada. Bila nama manusia, kita cekap macam mana sekalipun, kemungkinan untuk silap tetap ada. Dan kesilapan ni ada ketikanya bila kita silap, there is no apa kita panggil U-turn. Tak boleh U-turn, silap ni. Dan dia kata bahawa bila kita operate, kita sudah interfere dengan tubuh orang. Bila kita interfere dengan tubuh orang, tubuh ni dia tak boleh ada benda luar masuk dalam dia. Terutamanya bila pisau ada potong bahagian-bahagian tertentu dalam tubuh, maka dia akan memotong banyak saraf-saraf. Dan ini sebenarnya tidak bagus kepada tubuh manusia. Sebab tu setengah doktor bila kita nasihat dia, dia kata baikkan operate. Yang doktor macam ni dia tak fikir pasal duit. Dia fikir pasal dia takut kita ni ada benda lain pula dalam. Mazhab yang kedua, dia kata baik operate. Sebab apa? Dia kata kalau kita nak operate ni, baik kita buat semasa tubuh kita sihat. Sebelum emergency. Masa emergency, benda dah pecah, dah ada infection, jadi banyak masalah pula nak kena selesai. Daripada satu masalah, dia bertambah jadi 2, jadi 3 masalah. Yang ni lebih teruk, dia kata. So, kita preempt. Sebelum berlaku lebih banyak masalah, kita cepat-cepat operate, buang benda yang boleh menyebabkan masalah. Itu contoh yang saya boleh cerita dekat sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita kata pertimbangan di antara maslahah dengan mafsadah, dengan kemudaratan. Sama macam orang perempuan yang ada buat scissor kan.
C-section, buat cesarean, buat pembedahan caesar ni. Ada doktor dia kata, kalau puan nak bersalin dengan saya tak mau handle kes puan ni dengan cara kelahiran biasa. Saya hanya akan terima puan kalau puan setuju untuk lahir melalui pembedahan. Ada doktor macam tu. Tapi bila kita pergi doktor yang kedua pula, ada doktor kata, saya boleh try salin normal dulu. Caesar ni kalau terpaksa. Ada juga doktor macam tu. Sebab tu kita dengar ada doktor dia kaki bedah orang. Kalau jumpa ada mesti kena bedah. Kan? Ada doktor yang macam tu, dia lebih cepat untuk bedah. Ada doktor dia bagi ruang dan peluang kepada kita untuk bersalin secara normal. Itu contoh pertimbangan berdasarkan kepada ilmu masing-masing, kepakaran masing-masing. Jadi benda-benda yang bersifat sementara boleh, kan? Walaupun itu satu kerosakan, tapi kerosakan itu bersifat sementara. Sebab apa? Sebab kita nak dapat kebaikan yang lebih berpanjang. Kemudian seterusnya, kaedah seterusnya ialah kemaslahatan, kebaikan yang diyakini kewujudannya tidak boleh ditinggalkan kerana mafsadah kerosakan yang masih berupa angan-angan. Baik. Kalau benda tu benda kebaikan yang pasti, sedangkan kerosakan tu masih lagi bertahap tidak pasti, maka diutamakan maslahah yang pasti. Yang kerosakan yang masih lagi tak pasti itu boleh kita abaikan. Saya ada satu kawan, kita last, kita dah masuk dulu. Dia lama dah tak kontak kan. Dia satu hari dia kontak. Dan saya tahu pengalaman kita berkawan, kalau kawan tak pernah kontak, dah lama tak pernah kontak, tiba-tiba keluar nama dia, Dawami. Contohnya, ni mesti ada masalah. Kan? Kalau yang dia biasa kontak, biasa WhatsApp tu atau biasa, tapi kalau lama tak kontak, tiba-tiba out of the blue, tiba-tiba lepas 4-5 tahun muncul balik, mesti ada problem. Saya ada satu orang sahabat itu baik dengan dia. Habis kuliah dia ajak pergi makan rumah dia, sembang semua. Kemudian after few years hilang begitu saja, senyap. Tak tahulah dia tak puas hati apa dengan saya ke atau ada masalah apa, saya tak tahu. Senyap. Tiba-tiba bangun dia WhatsApp. Cakap mesti ada masalah. Dan betul. Kan? Lepas 4-5 years dia senyap, tiba-tiba dia muncul balik kontak saya, betul dia ada masalah. Masalah apa? Masalah dia telah terlibat dengan satu investment. Dia dah bayar 19,400 kepada satu so-called konon-kononnya reminder. Konon-kononnya reminder. Dia kata dia main saham. Saya pun tanya dia, main saham apa kan? Tapi bila dia jawab semua, saya kata, entah terlibat dengan cryptocurrency mining juga, melombong cryptocurrency. Dia mengaku dia terlibat dengan cryptocurrency mining. Jadi apa yang berlaku? Saya kata yang ni berkata scam kan. Kalau cerita mining ni sikit sangat yang genuine, ada semua tipu. Saya pun tanya dia, company mana?